Sebab saya sebut Januari hingga Mac 2021, apa berlaku? Kerajaan telah membuat pinjaman tidak normal selama 10 hari bermula 27 hari bulan 7 2021. Kemudian diikuti 3 hari bulan 8 2021 dan diakhiri pada 9 hari bulan 8 2021. Kerajaan telah meminjam daripada bank pusat yang mana boleh didapati info ini di laman sesawang Bank Negara Malaysia. Mereka telah meminjam sebanyak 11.5 bilion tanpa diketahui puncanya. Bila tanya dalam parlimen, mana pergi 11.5 bilion? Oh, kita ada. Kita dah guna. Kita dah pakai. Tapi bila minta perincian, oh tak boleh kongsi. Ini rahsia negara. Pakcik, makcik, kita kena sedar. Bermula tahun 2021 sehingga hujung tahun 2001, konflik kepimpinan negara, kerapuhan kepimpinan negara, pertukaran kepimpinan negara, waktu itu menyaksikan wang ringgit rakyat menjadi aset utama kerajaan untuk memastikan mereka kekal berkuasa. 11.5 bilion ringgit dalam masa tempoh 10 hari tak sampai. Orang bayangkan saudara, bayangkan kalau kita pergi bank keluar RM5, keluar RM10, keluar RM15, 3 hari berturut-turut. Jadi persoalan kepada masyarakat, khususnya rakyat yang tahu tentang isu yang sedang berlaku ini, orang tertanya-tanya, kenapa keluar sampai banyak tu? Tapi bila nak tutup cerita, tak apa wahai rakyat Malaysia, keluarlah Tan Sri Muhyiddin Yassin di kaca TV anda semua. Inilah sosok tubuh Abah yang digembar-gemburkan sebagai Abah terbaik di dunia, tapi dia tetap juga pemimpin yang tidak, orang kata, sensitif kepada masalah rakyat. Apa berlaku? 11.5 bilion dikeluarkan daripada bank pusat, diguna pakai, kononnya disalurkan kepada 3 agensi melalui 3 transaksi yang sehingga kini masih tak dapat dijawab oleh pihak kerajaan. Apa lagi yang nak rakyat kagumkan dengan kerajaan yang ada? BN atau PN, mereka adalah kerajaan yang sama yang duduk dalam waktu yang sama memerintah negara, walaupun mereka bertukar Perdana Menteri. Orang kata ibarat macam cerai, rujuk semula, suka tak suka kena duduk dalam satu rumah, dan akhirnya rakyat di bawah tetap menjadi mangsa kepada mereka. Sebab itu bila ada Menteri PAS, dulu dia jaga undang-undang, dia menimbulkan kemurkaan raja, dia ditendang, kemudian jadi menteri. Menteri yang jaga elektrik. Apa berlaku saudara? 2-3 hari yang lalu, Menteri Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional ini umumkan, oh, kita dalam keadaan menilai dan mengkaji untuk menaikkan tarif elektrik untuk rakyat Malaysia. Saudara, saya nak sebut pada pertengahan Jun 2021, Tenaga Nasional Berhad menerima keuntungan bersih, jumlah dia 481.3 juta ringgit. Yang mana pada kita, kalau kita boleh fikir secara normal, dah terima keuntungan, tapi kenapa rakyat perlu dibebankan? Kamu terima keuntungan, kamu berjaya, kamu dapat duit, tapi kenapa rakyat perlu dibebankan? 85% pengguna di Malaysia adalah pengguna tenaga elektrik domestik, saudara. Maksud dia apa, makcik? Kita ni hak kat rumah-rumah ni, dah lah PKP berapa lama tak boleh keluar, duduk rumah, daripada Hindustan balik Hindustan, balik Hindustan, balik Hindustan, cerita Tamil, Hindustan, Tamil, Melayu. Duduk di rumah, kita penyumbang kepada tenaga elektrik yang tinggi dan pembayaran tenaga elektrik yang jumlahnya juga tinggi. Tetapi bila TNB mengalami keuntungan yang orang kata cukup tinggi, tapi kita lihat hari ini, menteri yang kononnya orang kata memperjuangkan rakyat Islam lah, kini kita kena adil dan sebagainya, membuat keputusan untuk menaikkan tarif elektrik. Betul, belum naik lagi. Sabar kawan-kawan semua, betul. Tak naik lagi. Mungkin kalau ramai yang buat demonstrasi, tak jadi naik. Tapi zaman demonstrasi dah berlalu. Yang tinggal sekarang ni, demo kasih, demo tak kasih, kita tak bagi. Ini saudara. Sebab tu kita sebut kepada masyarakat dan rakyat, untung bukan tak untung, dapat duit bukan tak dapat duit,
Tetapi akhirnya kenapa rakyat di bawah terpaksa menanggung kesan walaupun jumlah kenaikan nanti orang kata apa sekecil zarah sekalipun, tetapi ia tetap dinamakan kenaikan. Dan kenaikan itu adalah sesuatu yang membimbangkan. Sebab itu saudara, berkait dengan apa yang kerajaan buat yang saya sebut Januari, Februari dan Mac, rakyat jangan lupa berlaku juga beberapa perkara hutang yang dibuat oleh kerajaan, yang diambil oleh kerajaan pada Januari. Yang sebelum ini saya sebut 27 hari bulan 7, Julai, Ogos dan September. Tapi saya nak sebut saudara yang sekarang ini, Mac dan Januari, kerajaan juga mengeluarkan wang rakyat yang ketika itu dibuat kuasanya sepenuhnya diberikan kepada Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya sebut saudara perkara ini kerana wang yang dikeluarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada Januari dan Mac 2021 itu adalah wang yang disatukan dalam pembendaharaan negara, yang mana seorang Perdana Menteri atau ADUN, dia mempunyai hak untuk mengeluarkan wang tersebut tanpa meminta persetujuan daripada Parlimen, Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Maksud dia apa? Dia fikir, dia rasa dia nak, dia buat keputusan. Sebab apa? Memang duit tu dia duduk dekat dalam itu dan dia tidak memerlukan pendapat dan tidak memerlukan persetujuan semua untuk dikeluarkan. Dan apa berlaku saudara? Januari 2021, jumlah pengeluaran 19 bilion ringgit. Februari 2021, jumlah pengeluaran 13 bilion ringgit. Dan Mac 2021, 22.5 bilion ringgit dikeluarkan, menjadikan jumlah keseluruhan yang diambil daripada wang yang disatukan dalam pembendaharaan negara adalah berjumlah 54.2 bilion ringgit. Dan ini sampai sekarang tidak dijawab oleh mana-mana pimpinan, walaupun sering dibangkitkan di peringkat Parlimen, ditanyakan di peringkat Parlimen, tetapi tidak jawab. Orang tanya, ni pinjam lagi ni kenapa pula? Hari tu dah pinjam, ni pinjam lagi, pasal apa pula? Saudara kena tahu 2021 konflik kepimpinan negara. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada perlukan duit untuk menyelamatkan tahta, untuk menyelamatkan kedudukannya, dan bukan ambil duit untuk selesaikan masalah di bawah. Bukan ambil duit untuk selesaikan masalah rakyat di bawah. Bukan ambil duit untuk menyelamatkan rakyat di bawah. Dan akhirnya rakyat kena tahu bila apa yang berlaku. Saya sebenarnya bila tragedi, bencana, banjir berlaku di Malaysia, khususnya di negeri Selangor, waktu tu kita lihat bagaimana rakyat tertanya-tanya ni, mana pemimpin, bagaimana nak selesaikan masalah. Saya sepatutnya sebagai seorang Perdana Menteri ketika itu, Ismail Sabri, harus menyatakan ketegasan dia. Dia patut sebut waktu itu, oh, sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya dengan ini mengumumkan bahawa saya menghentikan ataupun pada tahun ini tidak membenarkan mana-mana ahli parlimen yang bercuti keluar negara untuk membuat klaim ataupun tuntutan perjalanan yang tertulis di dalam milik mereka lah. Maknanya bila dia jadi menteri, dia ada keistimewaan tersebut. Tetapi bila berlakunya bencana, saya mengharapkan Ismail Sabri itu menyebut kita tangguhkan tuntutan perjalanan menteri-menteri ini dan semua wang itu disatukan dan disalurkan semula kepada rakyat. Tapi tak berlaku, makcik. Yang berlaku apa? Tak boleh keluar duit KWSP. Sebab apa? Nanti tua, tak ada makan. Kalau kamu kata kamu negara yang sedang menuju negara moden, negara maju, wang yang tinggi, ekonomi yang baik, kenapa perlu kamu katakan kepada rakyat bila tua tak ada makan? Fikir dengan akal yang waras. Kalau pada ketika itu kamu kata pada rakyat, oh jangan, sebab masa depan kamu nanti bila kamu keluar sekarang, kamu tak makan. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan, kamu sebut dan kamu beri jaminan kepada rakyat dan masyarakat. Oh tak apa, keluarkan sekarang, tapi kita akan pastikan caruman ini berterusan. Kita akan pastikan rakyat diajar untuk mencarum secara individu, secara sukarela, bagi memastikan di hari tua mereka nanti sekurang-kurangnya mereka mempunyai simpanan berlebihan untuk mereka guna pakai.
Ni jawapan menteri. Tapi kalau tanya jawapan menteri sekarang, kenapa tak boleh keluar duit sekarang? Oh, tak boleh. Nanti tua tak ada duit. Oh, kenapa tak boleh? Tak boleh. Harga barang kena naik. Oh, tak boleh tak naik. Sebab apa? Kalau tak naik, ayam tak makan. Oh, tak boleh ini nanti. Sebab itu saudara, hari ini kita minta rakyat fikir. Kalau rakyat tak diberi dengan apa yang rakyat mahu, kalau rakyat itu benar-benar menjadi kepedulian kepimpinan, menjadi aset penting kepada sebuah negara, Ismail Sabri dia kena umum bermula hari esok. Saya Ismail bin Sabri, Perdana Menteri Malaysia dengan ini mengumumkan untuk kelima penasihat saya melepaskan jawatan dan tidak dibayar gaji.